Okay, cikgu, kita pergi dekat Google, kita type classpoint.io. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Okay. Kemudian isikan maklumat pada ruangan ini sebelum kita download. Okay, nama, email dan juga organisation lah. Seperti mana yang dimaklumkan tu lah. Okay. Kita download, dia akan keluar macam ni lah. Okay, sementara tunggu dia download tu. Okay, dah siap, kita pergi kepada show in folder. Okay, tekan saja file yang kita download tadi. Kita install lah. Okay, accept, install. Okay, next. Okay, dah berjaya install. Okay, dia keluar macam ni. Okay, apa beza PowerPoint yang kita dah install ClassPoint ni, yang PowerPoint biasa ni, dia ada no ClassPoint. Okay, kat sebelah kanan tu. Okay, dan sebelah tepi sekali ni kita perlu sign up dululah. Okay, kita sign up. Kita masukkan maklumat lah, nama. Okay, organisation tu seperti yang dinyatakan lah, yang kita ambil package ni sama. Okay, yang ini yang sekolah menengah kita ambil higher education lah. Kemudian country pilihlah Malaysia. Next. Okay, masukkan email, apa-apa email. Okay, password. Pastikan seperti mana yang diperlukan. Okay. Okay, kemudian dia minta kita masuk verification yang dihantar melalui email tu lah. Kita tengok email kita, kita masukkan nombor verification yang dihantar. Tekan next. Okay, kita dah berjaya untuk sign up ClassPoint. Okay, sekarang macam mana kita nak upgrade kepada account Pro. Okay, masukkan kita punya listen key yang dihantar kepada email masing-masing. Okay, listen key ni janganlah cikgu-cikgu share ataupun kongsi dengan yang lain lah. Okay, ini adalah hak cikgu. Okay. Masukkan key yang betul lah. Perhatikan betul-betul antara huruf O dengan angka kosong. Mungkin ada tertukar di situ. Okay, verify. Okay, sekarang ClassPoint kita dah di-upgrade kepada account yang Pro. So, inilah paparan kita. Untuk kita punya ClassPoint, cikgu boleh tengok pada slide itu diterangkan cara-cara untuk sign in, untuk memulakan ClassPoint ini. Okay, seterusnya kita akan tengok bagaimana untuk kita menggunakan ClassPoint. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan ClassPoint inilah.
Okay, so kita buka slide PowerPoint yang kita akan gunakan untuk kita punya sesi PDPR. Okay, so contoh untuk saya, inilah slide yang saya akan gunakan untuk sesi PDPR pada hari tersebut. So, kalau kita tengok di atas ini, slide PowerPoint ini dia jadi berbeza lah dengan slide PowerPoint yang biasa. Kita tengok di sini ada in no class point. So, kita tekan yang ini. Okay, dia akan keluar paparan yang macam ini lah. Okay, dekat tepi sekali ini keluar kita punya profile, nama yang kita sign up tadi. Okay, di sini ada annotation, annotation setting, maknanya kita nak conteng-conteng dekat slide nanti. Okay, dia ada whiteboard background. Okay, kemudian dekat interactive quiz ni kita ada 5. Okay, ada 5 pilihan interactive quiz. Okay, multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing dan image upload. Okay, kemudian dekat sini juga ada lagi share PDF kalau kita nak buka slide ini kepada bentuk PDF. Okay, leaderboard kita nak tengok progress. Okay, bila pelajar respon pada slide kita ni lah. Okay, delete or respon ini kalau kita nak delete lah apa yang pelajar respon. Okay, so sekarang ini saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita menggunakan interactive quiz pada slide kita ni lah. Okay, untuk slide yang pertama ini, contohnya kita sebagai set induksi kita nak tanya pelajar apa ni, kita nak tanya khabar pelajar, kita nak dapatkan feedback pelajar sebelum kita bermula kelas. Contohnya kita nak tanya perasaan pelajar pada hari tersebut. Okay, kita nak pelajar respon pada slide ini. Mereka tulis apa perasaan mereka. So, kita akan gunakan word cloud lah. Ini maknanya pelajar boleh tulis dekat sini contohnya. Okay, so bila kita klik dia ni, dia akan keluar inilah dekat slide kita ni. Okay, dekat satu slide ni hanya kita boleh gunakan satu interaktif quiz. So, ini kita boleh alih mana-mana lah, terpulang pada cikgu kita, cikgu nak letak di mana. Okay, kemudian dekat sini dia adalah dia punya setting dia. Okay, question type, word cloud, limit, number of submission. Yang ini kita nak tetapkan pelajar boleh submit berapa kali. Okay, contohnya kita nak tukar. Kalau ikut asal ni dia 1 kali. So, kita mungkin boleh tukar. Kita nak setiap orang boleh submit paling banyak 2 kali. Okay. Kemudian dekat option sini close submission after, kita nak setkan masa. Okay, kita nak setkan masa di sini berapa lama untuk pelajar bagi dia punya jawapan. Yang asal di sini 1 minute, kita boleh tukar lah, kita nak letak berapa. Mungkin 2 minit untuk slide yang ini. Okay, so nanti kita akan tengoklah bagaimana pelajar akan gunakan. Sekarang ini kita setting dulu kepada apa yang kita nak gunakan pada slide kita ni. Okey, kita dah gunakan yang pertama tadi. Kemudian contoh di sini, contoh yang slide saya ni, topik lepas kita dah ajar satu topik. Kemudian kita nak minta pelajar upload. Okey, apa hasil kerja yang dia try buat tu. Okay, contohnya sila upload pelajaran sistem fotografi anda. Maknanya pelajar yang dah buat, kita minta dia snap gambar, kemudian upload pada slide kita ni. Okay, so ini kita pilih image upload. Okay, image upload. Dekat dia punya setting, image upload. Okay, option ni sama macam tadi jugalah. Cikgu boleh set. Okay, dia punya setting. Close submission after. Yang ini mungkin kalau cikgu nak setkan masa,
terpulang pada cikgu lah. Okay, berapa lama untuk cikgu setkan masa ni. Mungkin kalau cikgu tak nak setting, nak bagi masa mungkin lama sikit lah. Kalau yang dah siap, mungkin 5 minit cikgu nak buat. Okay, nak dapatkan respon daripada pelajar. Ataupun kalau cikgu tak nak close submission ni terpulang, tak payah klik. Okay, contoh di sini ambil 5 minit. Kemudian, okay, so kalau pelajar yang dah siap, dia boleh upload di sini. Kemudian untuk slide yang ketiga ni, cikgu nak minta pelajar lukis contoh pada slide tersebut. Okay, cikgu nak minta pelajar nyatakan contoh lakaran. Contoh saya nak minta pelajar lakarkan sistem vertigasi yang dia tahu. So kita ambil slide drawing. Okay, slide drawing. Setting ni terpulang pada cikgu lah. Macam mana cikgu nak setting, macam tadi jugalah. Okay, kemudian kita nak tengok kepada yang seterusnya. Okay, slide yang seterusnya, cikgu bagi satu contoh. Sekarang ini cikgu nak bagi soalan, bagi kuis contohnya. Berdasarkan pada gambar ini, cikgu tanya, okay, ini sistem vertigasi model apa? Contoh di sini kita ambil yang multiple choice. Okay, multiple choice ni dia ada dua pilihan. Cikgu setkan dulu soalan pada slide ini. Okay, contoh yang ni saya belum set soalan. Kita nak buat soalan macam biasalah, kita guna PowerPoint yang biasa, kita guna text box. Okay, nyatakan sistem vertigasi berdasarkan model di atas. Okay, soalan okay, ini soalan yang cikgu set. Sekarang ni kita nak setting pilihan jawapan di sini. Okay, number of question type multiple choice, number of choice, pilihan jawapan di sini cikgu letak dua pilihan jawapan, so kita pilih dua lah. Okay, allow selecting multiple choice kalau ada lebih daripada satu yang betul. Has correct answer. Okay, has correct answer maknanya ada jawapan yang betul lah, so cikgu tandakan yang mana jawapan yang betul di sini. Okay, so kalau ikut yang ni, yang betulnya adalah A, so cikgu tick A. Kalau nak buat dalam bentuk computation, tick yang computation. Okay, kemudian close submission after berapa minit. Mungkin cikgu nak set berapa minit baru nak close. 4 minit contohnya. Okay, so sekarang ini saya nak try. Okay, saya nak slide kita dah siap. Sekarang ni kita nak gunakan slide ini, kita nak share kepada pelajar lah. Okay, mungkin cikgu boleh share semasa sesi Google Meet, ataupun cikgu just boleh type bagi arahan dalam grup WhatsApp ataupun grup Telegram lah. Okay, so macam mana nak guna, cikgu tekan slide show. Okay, dia akan keluar
paparan yang macam ni. Dia ada kelas kod. Okay. So, macam mana pelajar untuk akses pada slide ini. Okey, cuba cikgu tekan kelas kod ini. Dia akan keluar paparan yang macam ni. Okay, to join, pelajar boleh type kepada URL ini. Okay, classpoint.apps. Kemudian dia punya kelas kod ni lah, 23980. Contohnya cikgu boleh type dalam WhatsApp. Okay, bagi dalam Telegram itu. Apa ni, kepada pelajar. Inilah dia punya URL. Cikgu tambah dekat depan tu https://classpoint.apps. Okay, contoh bila cikgu bagi je link itu pada pelajar, macam mana paparan yang pelajar akan nampak. Okay, contoh saya https://class classpoint.app. Okay, ini paparan pelajar. Okay, kelas kod. Kelas kod adalah 23980. Nickname. Okay, nickname untuk pelajar join kelas tu lah. Katakan pelajar tu nama apa-apalah. Abu contohnya. Kemudian dia tekan join. Okay, so untuk pelajar dia akan keluar macam ni lah. Okay, dekat slide cikgu akan nampak lah dah berapa orang pelajar yang join. So cikgu galakkanlah pelajar menggunakan nama yang betul lah supaya untuk memudahkan cikgu rekod. Okay, so pelajar dah berjaya masuk. Okay, untuk slide yang pertama ni, how do you feel? So bagaimana untuk pelajar mengikuti sesi PDPR tu. Okey, cikgu tekan pada work cloud ini yang cikgu dah setting tadi. Okey, dekat dia ada music di sini. Okey, dekat sini paparan cikgu. Kemudian dekat paparan pelajar dia akan keluarlah. This activity require you to submit a word or a phrase up to 2 submission. Sebab tadi cikgu set tu. Okay, so contoh dia jawablah apa perasaan dia pada hari itu. Okay, contoh dia jawab semangat. Bila pelajar dah ada bagi respon akan keluar dekat paparan cikgu lah. Okay, dia sini dia benar 2, so dia jawab satu lagi. Bangga. Okay, ada 2 respon seorang pelajar. Okay. So, kalau di sini dia ada nampak dia punya timing tu. Sebab cikgu dah setting tadi masa untuk close submission. Okay, so kalau dah cikgu rasa cikgu dah cukup masa, cikgu pun boleh close submission. Okay, boleh save for review. Okay, boleh view respon. Okay, nampak apa ni respon pelajar. Okey, kemudian apa yang specialnya, cikgu boleh save jawapan pelajar ini. Mungkin cikgu nak gunakan sebagai evidence ke apa. Insert result as slide. Dia akan jadi tambahan kita punya slide. Satu lagi lah, nanti kita akan tengok. Okey, so kita boleh close. Okay, dia akan jadi slide yang kedua. Okay, ini slide kita yang pertama tadi. Jawapan pelajar ini dia akan terus masuk kepada slide yang kedua. Okay, sekarang ini kita pergi kepada slide yang seterusnya lah. Okay, cikgu ajar.
Okey. Sila upload lakaran sistem fotografi anda. Cikgu tekan image upload. So, ini dekat paparan cikgu, dekat paparan pelajar dia akan keluar macam ni lah. Okey, sila upload lakaran sistem fotografi anda. Pelajar snap picture, kemudian dia pilih apa gambar yang dia nak masukkan. Dia carilah apa-apa gambar dia. Saya ni tak ada banyak picture. Okey, ini contoh. Dia boleh setting juga. Okey, apa yang dia nak upload ni. Confirm. Okey, so apa yang jawapan yang pelajar upload ini akan keluar dekat slide cikgu ni lah. Okey. So cikgu sama macam tadi juga, kita boleh simpan ini sebagai evidence. Contoh Abu, jawapan daripada Abu. Ini yang gambar yang dia upload. Okey, mungkin kalau ramai pelajar di sini, sebab tadi saya tunjuk contoh satu orang saja pelajar yang join, Abu ni seorang saja. Tapi kalau ramai pelajar cikgu yang join, banyaklah akan keluar apa ni, jawapan yang pelajar upload. Okey, so kalau dah cukup masa, kita close submission. Okey, save for review. Okey, kita boleh view response. Okey, kemudian kita nak simpan ini sebagai evidence kita. Insert result as slide. Dia akan keluarlah jawapan ini dekat slide yang seterusnya nanti. Okey. Okey, so kita terus kepada soalan yang ketiga. Soalan ini, slide ini kita minta untuk pelajar buat drawing, buat lakaran pada slide tersebut. Okey, kita tekan saja yang kita buat tadi, yang kita pilih tadi. Slide drawing. Ini paparan cikgu dekat paparan pelajar. You have received a slide. Draw on it and send it back. Okey, untuk pelajar ni, satu orang pelajar, satu slide. So, kita open slide. Okey, so pelajar akan draw lah. Okay, dia hanya menggunakan dia punya jari. So, cikgu bagi soalan tu bersesuaian lah dengan pelajar hanya draw pada skrin telefon dengan hanya menggunakan dia punya jari. So, contoh dia buat drawing. Okay, ini contoh drawing pelajar. Kemudian kalau dia dah siap, dia boleh submit. Okay, congrats, slide successfully upload. So, cikgu dah boleh nampak lah siapa yang dah upload jawapan. Okay. Kita close submission, save for review. Okay, view response, insert result as slide. Ini image upload by Abu. Kalau ramai pelajar upload, dia akan keluar slide. Dia jadi banyak slide lah. Okay, sebab ada banyak satu slide, satu pelajar. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya, multiple choice. Okay. Nyatakan sistem fotografi berdasarkan mockup di atas. Okay, pilihan jawapan A, sistem jari, B, sistem gergelang. Okay, kita tekan, klik multiple choice. Okay, dekat paparan pelajar, dia akan keluar macam ni lah. Nyatakan sistem fotografi berdasarkan mockup di atas. So, pilihan jawapan A dengan B. Okay, contoh pelajar jawab, pelajar ni pelajar pandai lah, dia jawab A. Okay, submit. Okay, so dekat paparan cikgu, cikgu boleh nampak lah
Okey, apa jawapan pelajar tadi? Okey, who choose A? Abu. Okey. Kalau yang ada jawab B, cikgu boleh klik sini, dia akan keluar jugalah. Siapa yang jawab A, siapa yang jawab B, keluar semua. Okay, close submission. For review. View response. Insert result. Okay, ini boleh pilih. Boleh tengok show correct answer yang mana betul. Yang ini betul lah. Okay, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Jadi cikgu boleh explore lah. Boleh explore sendiri, boleh try. Okay, apa lagi function-function yang ada dengan menggunakan class point ni lah. Okay, so jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan share perkongsian ini. Sekian, terima kasih.